Penerima tertua lengkapkan dos kedua vaksinasi. Cubaan seleduk minyak masak bersubsidi ke negara jiran gagal. Salam dan salam sejahtera. Ini Berita Wilayah edisi 30 Jun 2021. Kami berwajah baharu sempena dengan ulang tahun pertama saluran berita RTM. Saya Ray Robin dan hari ini rakan jurubahasa isyarat bersama dengan Tan Libi. Kami membawakan berita dari wilayah utara, selatan, timur dan barat. Dan lintas langsung hari ini kita akan ke Kelantan selain perkembangan dari Sabah dan juga Sarawak. Fokus hari ini selain reaksi pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih, juga mengenai cabaran yang perlu didepani hospital dalam menghadapi peningkatan jumlah pesakit COVID-19. Teruskan sejam bersama Berita Wilayah. Semalam kami paparkan keberanian seorang warga emas berusia 102 tahun dari Kota Kinabalu, Sabah tampil ke hadapan sebagai penerima vaksin. Hari ini pula, seorang lagi iaitu penerima suntikan vaksin tertua di negara ini iaitu Siti Liah Mahmad, 120 tahun, berjaya melengkapkan suntikan dos kedua di Pusat Pemberian Vaksin Khas Hospital Universiti Sains Malaysia. Beliau sebelum ini menerima suntikan dos pertama 2 minggu lalu. Siti Liah hadir untuk menerima suntikan vaksin dos kedua ini dengan menggunakan kaedah pandu lalu. Beliau melahirkan rasa syukur dan berterima kasih atas peluang yang diberikan bagi memulihkannya melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Katanya, kesedaran orang ramai terhadap kepentingan vaksin dapat membantu kerajaan menangani pandemik COVID-19. Ya, ada anak cucu semua jadi doktor laku. Kita bersemangat. Bersemangat cocok laku. Bagi semangat anak cucu supaya cucuk ya. Sementara itu, cucu Siti Liah, Azhar Mustafa berkata, neneknya tidak mengalami sebarang komplikasi kesihatan selepas menerima vaksin dos pertama. Kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih kepada SUSM kerana memudahkan vaksin kepada nenek saya. Nenek ini warga emas, umurnya lebih 120 tahun. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada semua yang terlibat dalam mempermudahkan vaksin nenek. Dalam perkembangan sama, pengarah Hospital HUSM, Profesor Dato' Dr. Ahmad Sukari Halim berkata, kaedah pandu lalu untuk dos kedua dilihat lebih lancar. Kita menggunakan kaedah pandu lalu ini yang cukup memudahkanlah terutamanya mereka dalam kategori ini dan juga kategori OKU. Dan sebenarnya saya dimaklumkan oleh petugas kami, dia lebih lancar sebab proses pendaftaran, mengambil konsen, mengambil kebenaran itu dah selesai pada dos pertama. Lebih 7.82 juta dos vaksin COVID-19 telah pun diberikan kepada penduduk di negara ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Wahbah berkata, daripada jumlah itu, 5.61 juta individu adalah penerima dos pertama semalam, manakala 2.21 juta individu lagi menerima dos kedua. Sebanyak 231,733 dos vaksin diberikan semalam. Kita ikuti data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri.
Kawasan sempadan negeri Kelantan masih terus menjadi tumpuan sindiket penyeludupan meskipun statistik menunjukkan jumlahnya semakin berkurangan. 2 hari lalu, cubaan membawa keluar 750 liter petrol berjaya dipatahkan di Wakaf Baru. Dan terbaru, sejumlah 1,989 kilogram minyak masak bersubsidi dalam paket plastik 1 kilogram dirampas menerusi 2 operasi berbeza di sekitar Tumpat dan Rantau Panjang semalam. Operasi menggagalkan cubaan menyeludup itu digagalkan hasil operasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dengan kerjasama pasukan gerakan AM PJA Batalion 7. Dalam operasi pertama, pergerakan pemunggahan minyak masak terbabit dikesan di sebuah rumah di Kampung Bunuhan, Tumpat. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kapiten HEP Kelantan, Azanizam Afendi Juri berkata, serbuan pada 12.30 tengah hari itu menemukan 29 kotak minyak masak bersubsidi seberat 493 kg. Seorang wanita tempatan berusia lingkungan 30-an yang merupakan pemilik rumah terbabit turut ditahan. Dia mengaku memiliki barang kawalan tanpa lesen yang sah. Manakala dalam operasi kedua pada pukul 7 malam, sebuah kenderaan berpendaftaran Malaysia dikesan dalam keadaan mencurigakan di sekitar Rantau Panjang. 88 kotak minyak masak bersubsidi seberat 1,496 kg dirampas. Bagaimanapun, pemandu kenderaan terbabit berjaya melarikan diri ke dalam sawah berhampiran. Keseluruhan nilai rampasan termasuk kenderaan hampir RM10,000 dan kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Baik, berita wilayah peka dan berwibawa akan diteruskan dengan perkembangan setempat sekitar wilayah timur selepas ini. Terus bersama kami. Insentif pemulih yang diumumkan Perdana Menteri menjadi tumpuan rakyat ketika ini. Malah bantuan demi bantuan terus dihulur kerajaan dengan bantuan daripada NGO bagi memastikan rakyat yang terjejas dapat dibantu. Di Kelantan, selain bantuan bakul makanan, banyak lagi program bantuan yang dihulurkan. Jadi langsung kita bersama dengan Muhammad Azidi yang berada di Kelantan pada waktu ini telah pun bersedia. Kita nak tahu juga bagaimana dengan perkembangan ataupun bantuan bakul makanan yang menyantuni pelbagai golongan penduduk di Kelantan. Azidi. Baik Ridwai, kami cuba mendapatkan reaksi daripada penduduk orang asli terhadap program yang dijalankan perkampungan mereka. Seramai 16,000 penduduk suku kaum orang asli melibatkan 118 kampung pedalaman di Gua Musang, Kelantan menarik nafas lega apabila kerajaan mengumumkan peruntukan RM10 juta bagi bantuan bakul makanan. Peruntukan yang diumumkan Perdana Menteri di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih itu bakal meringankan beban komuniti orang asli di seluruh negara yang turut terjejas dengan pandemik COVID-19. Bagi masyarakat orang asli Kelantan, mereka menganggap bantuan tersebut sangat tepat berikutan kawasan kediaman mereka yang jauh di kawasan pendalaman dan kesukaran mereka berulang-alik keluar ke bandar ketika pandemik COVID-19. Pertama sekali, saya mewakili masyarakat orang asli ingin mengucapkan terima kasih di atas pengumuman semalam sebab perkara itu sebenarnya banyak membantu, terutama sekali untuk kami orang asli inilah yang duduk di pedalaman, which is orang asli memang kalau kat pedalaman tu memang susah nak akses, nak keluar apa semua. So dengan pengumuman ni, ia boleh meringankanlah beban kami. Alhamdulillah, bersyukur kepada kerajaan terenggi. Anak buah dia, keluarga kuli dia, kita pun terima kasih dengan dia. Sebab ni penyakit orang asli tak lari mana-mana, tak lari hutan, tak lari mana, duduklah sini. Kerajaan apa yang bagi kita terima. Bagi duit ke, bagi barang pun
kita berterima. Ini masyarakat kita orang asli di Kuala Betis ni ataupun amnya seluruh Kelantan lah orang asli. Jadi kalau ada macam tu bantuan bakul makanan 10 juta tu PM sebutkan, jadi kita berterima kasih banyak pada kerajaan yang ada hari ini. Kita boleh tertinggal satu kampung, tak kira lah kampung saya, mana-mana kampung pun. Jadi minta semua dapatlah. Selain bantuan bakul makanan kepada orang asli, kerajaan juga memperuntukkan RM300,000 kepada setiap ahli parlimen sebagai tambahan kepada program bantuan bakul makanan kepada semua rakyat pelbagai kaum. Penyelarasan kadar pembayaran allowance khas Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang terlibat dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK menerima sambutan baik mereka yang terlibat. Tinjauan wartawan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Majlis Daerah Ketereh Kota Baru mendapati penyelarasan allowance khas daripada RM200 kepada RM600 di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih itu menyuntik semangat petugas Barisan Hadapan untuk terus berbakti kepada masyarakat dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Selain itu, ia juga membuktikan pengiktirafan kerajaan terhadap tanggungjawab mereka yang semakin mencabar. Kenaikan allowance ini memang memberi satu semangat lah untuk semua petugas Barisan Hadapan untuk bekerja dengan lebih baik lagi dan menjalankan tanggungjawab yang telah diberikan lah. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia kerana telah prihatin kepada petugas Barisan Hadapan kerana telah menaikkan allowance kepada kami. Kerana yang itu telah memberi motivasi kepada kami dan sedikit sebanyak telah membantulah untuk meringankan beban kami. Kenaikan allowance ini memberikan semangat yang lebih kepada semua petugas yang terlibat. Alhamdulillah, saya rasa dapat meringankan beban untuk kami semua. Inisiatif yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Isnin lalu itu akan diberikan kepada petugas kesihatan yang terlibat selama 6 bulan bermula Julai. Hampir 700 penduduk di Kampung Kubang Tebit Macang, Kelantan menarik nafas lega apabila penantian mereka untuk mendapatkan akses internet terberkelajuan tinggi akhirnya berakhir apabila sebuah menara telekomunikasi kini beroperasi sepenuhnya di kampung berkenaan. Menara telekomunikasi ini mampu memberi liputan 4G dalam radius 2 km di kawasan sekitar yang sebelum ini tidak mendapat liputan internet mudah alih. Guru Bahasa Inggeris Sekolah Kebangsaan Mata Air, Melati Yaakob berkata sebelum ini murid dan guru terpaksa keluar ke kawasan yang mempunyai akses internet sehingga 8 km untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Susahlah. Sekarang ni saya menggunakan buku teks. Sebab kebanyakan murid kadang-kadang kan dia tak ada telefon kat rumah, ibu bapa dia kerja jadi guna buku teks, WhatsApp, lepas tu rujuk buku teks, buat latihan. Lepas tu hantar secara personal lah bila ibu bapa mereka balik dari kerja. Dan bagi penduduk, mereka bersyukur kerana kerajaan memilih kampung tradisional ini bagi pembinaan sebuah daripada 4 menara di Jajahan Macang. Alhamdulillah lah dengan siapnya pencarian ni, dulu coverage telco lain ni agak down lah. Memang 3G tu satu bar biasa. Jadi ni bila siap ni dia buat operasi tu, alhamdulillah saya duduk alik rumah mak saya pun lalu kawasan ni pun boleh nelpon lah. Internet ni keutamaan lah ni masa ni. Jadinya sekadar ni jadi penduduk pun berasa kemudahan ada sikit. Dulu hot lain telefon ni pun kadang-kadang kita duduk tengah kecek ni dia akan putus. Tak kuat. Lain telefon. Internet lagi lah. Internet lah. Kurang benar lah. 3 bahan itu tadi mengakhiri berita wilayah dari Kota Baru, Kelantan. Kembali kepada Redwin di studio. Angka Sepuri, silakan. Baik, terima kasih untuk laporan dari Kelantan itu tadi. Kita ke laporan selanjutnya. Darah penyambung nyawa kepentingannya dalam perubatan tidak mampu disangkal. Atas tanggungjawab membantu tabung darah hospital di Kelantan, program derma darah dianjurkan Jabatan Amal Go Musang bertempat di Masjid Tengku Muhammad Faiz Petra. Penganjurannya berjaya mengumpul 100 pain darah untuk tabung darah Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai. Keperluan darah di hospital amat perlu.
Jadi mungkin hari ini hari kita, mungkin hari lain kita perlu darah orang lain juga. Jadi itulah firasat saya berfikir sekiranya kita mudah menderma pada tabung darah. InsyaAllah pada satu hari kita memerlukan darah. Jadi kita pun mudahlah. Oleh kerana kita mudah menderma, kita penerima darah orang pun mudah, insyaAllah. Kesedaran saya bagi membantu tabung darah Hospital Sultan Ismail Kuala Kerai. Dan kita sedar ini kebanyakan tabung-tabung darah di hospital kita berkurangan. Dan dengan sedikit sumbangan yang kita berikan ini, harap kita mampu menyelamatkan nyawa-nyawa orang lain, insyaAllah. Macam saya tengok tagline apa semua pun, satu beg darah tu boleh menyelamatkan 3 nyawa. Jadi apa salahnya kalau kita derma darah secara tak langsung, benda tu bagi sedekah ke kita juga, saham akhirat kita. Sambutan menggalakkan diterima sejak pukul 9 pagi tadi. Itu adalah untuk kita membantu ataupun menolong unit tabung darah yang telah pun agak kekurangan darah sebagaimana yang telah dimaklumkan, dan mereka mengharapkan sumbangan daripada orang ramai. Maka Jabatan Amal Gua Musa mengambil inisiatif ini untuk mengadakan program mengumpulkan seramai mungkin mereka-mereka yang sudi untuk menerima darah, dan kita sememangnya menggalakkan orang ramai untuk hadir menerima darah di mana-mana tempat yang kita buat, yang kita anjurkan, insya-Allah. Program derma darah ini merupakan kali kedua dianjurkan Jabatan Amal Gua Musang tahun ini. Gelombang ketiga COVID-19 sejak akhir tahun lalu turut menjadi cabaran besar buat Hospital Melaka. Lebih membimbangkan apabila saban hari kes COVID-19 bagi tahap 4 dan 5 terus dilaporkan tanpa henti. Kesannya, wad dan unit rawatan rapi ICU COVID-19 di hospital berkenaan terpaksa ditambah bagi memastikan pesakit yang memerlukan diberi rawatan segera. Laporan wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim. Menurut pakar perubatan penyakit berjangkit Hospital Melaka, Dr. Nur Zaila Zaidan, tahun lalu hanya 13 wad yang dibuka khusus menempatkan pesakit COVID-19 dan 3 khusus untuk merawat pesakit tahap 4 dan 5. Namun sehingga pertengahan Jun ini, beberapa wad lagi ditambah untuk merawat pesakit COVID-19 menjadikan sebanyak 18 wad disediakan di Hospital Melaka dengan 14 daripadanya untuk merawat pesakit tahap 4 dan 5. Kalau tahun lepas kita ada lebih kurang maksimum pun 13 wad COVID, cuma 3 sahaja untuk pesakit kategori 4 dan 5, iaitu yang memerlukan oksigen yang menunggu katil nak masuk ICU. Tapi tahun ini kita ada setakat ni 14 wad COVID yang kita terpaksa ubah suai untuk menjadi wad kita panggil high dependency untuk menampung kes-kes COVID kategori 4 dan kes kategori 5 iaitu COVID yang kritikal. Kes kematian akibat COVID-19 di Hospital Melaka kebelakangan ini dilaporkan hampir setiap hari, manakala jumlah pesakit yang dirawat di ICU tidak menunjukkan penurunan. Sehingga 29 Jun, sebanyak 89 kes COVID-19 di Melaka sedang dirawat di ICU dengan 16 memerlukan bantuan alat pernafasan. Untuk gelombang kali ini, boleh dikatakan kalau setiap hari yang kita menerima rujukan tu, dalam 50 ke 60% kes merupakan kes kategori 4 dan 5. Kalau katakanlah satu hari tu ada 20 pesakit yang dirujuk, 10 memerlukan rawatan rapi. So kalau benda ni berterusan, kita tak hentikan rantaian, kita tak cuba turunkan gelombang, kita dah takkan ada lagi dah wad yang kita boleh tampung untuk pesakit-pesakit yang memerlukan oksigen. Ketika ini saya
saya berada di unit rawatan rapi ICU Orchid di Hospital Melaka yang menempatkan pesakit kritikal COVID-19. Dan untuk makluman anda, daripada 3 unit rawatan rapi yang ada di Hospital Melaka ketika ini, 2 telah digunakan untuk merawat pesakit COVID-19 yang kritikal dan memerlukan bantuan alat pernafasan. Susulan itu, Hospital Melaka sedang berusaha mewujudkan ICU hybrid lapangan sebagai persediaan menampung pesakit kritikal dan memerlukan bantuan alat pernafasan. Justru pakar perubatan mikrobiologi Hospital Melaka, Dr. Nur Humairah Tanggaraja, menyeru masyarakat untuk terus patuh SOP dan segera daftar vaksin COVID-19. Langkah itu, katanya, sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan jumlah pesakit kritikal yang dirawat di ICU. Maksudnya orang yang dapat vaksin masih boleh dijangkiti, tetapi dia akan kurangkan severity of illness dan pada masa yang sama dia akan putuskan transmisi penyakit. We have to always remember ini adalah usaha untuk pencegahan. So vaksin is usaha pencegahan. Another one is SOP. Jelasnya, tanggungjawab untuk memutuskan rantaian COVID-19 bukan hanya terletak di tangan petugas barisan hadapan, namun ia tanggungjawab yang perlu dikongsi bersama. Nurul Ashikin Abdul Halim, Berita RTM. Menyedari kepentingan telefon sebagai saluran komunikasi yang paling penting dalam era ini, pemberian 1 gigabit data internet harian secara percuma sehingga 31 Disember melalui pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih dianggap satu peluang yang sangat bertepatan pada waktunya. Pakej tersebut sedikit sebanyak membantu melancarkan proses pembelajaran dalam talian PDPR selain proses bekerja dari rumah maupun berkomunikasi melalui panggilan video dengan ahli keluarga yang jauh. Sebagai seorang pejabat awam yang bekerja dari rumah dan mempunyai 2 orang cahaya mata yang memerlukan rangkaian internet untuk pembelajaran secara dalam talian, saya amat bersyukur dengan pemberian pakej ini. Terima kasih atas pemberian internet percuma ni. Sekurang-kurangnya dapat membantu kita, contoh buat video call kan, buat keadaan masa sekarang ni. Internet ini amat perlu bagi anak-anak di luar bandar untuk belajar secara online VDR di rumah. Dan kami berharap kerajaan dapat menambah baik internet di luar bandar kerana merupakan keperluan orang kampung dan anak-anak luar bandar. Begitu juga kepada peniaga-peniaga kecil kampung yang membuat jualan online, amat memerlukan layanan internet ni dengan pembaikan nanti. Program jaringan Perhati Rakyat bagi jalur lebar ni amat memudahkan kerja-kerja kakak saya dan juga abang saya yang sedang bekerja dari rumah. Lagi melancarkan dan memudahkan urusan serta membuat pembelian secara dalam talian. Di bawah pakej pemulih, kemudahan internet dianggap utiliti keperluan asas bagi hampir semua aktiviti harian termasuk pembelajaran, bekerja dari rumah BDR, pembelian barangan secara dalam talian dan perkhidmatan kerajaan serta swasta. Operator arena sukan seperti gimnasium, bowling dan futsal yang turut terjejas ekoran pandemik antara yang diberi perhatian dalam pakej pemulih. Bantuan sekali bayar RM3,000 disambut baik pengusaha pusat sukan di Johor Bahru, Johor yang telah mengusahakan gimnasium antara 2 hingga 18 tahun. Pemilik gimnasium Samsul Bahri Mustafa berkata fasiliti sukan diusahakannya tidak beroperasi hampir 3 bulan. Samsul yang juga bekas atlet bina badan dan jurulatih atlet memaklumkan wang simpanannya hampir susut bagi membayar sewa gimnasium selain untuk menyara keluarganya. Kita bersyukurlah apa yang kerajaan maksudnya pandang pada situlah. Sebelum-sebelum ni memang tak ada kan. Jadi sekarang ni kalau ada 3,000 tu tapi hanya sekadar untuk lepas je lah. Lepas sewa tidak untuk kegunaan lebih pada kita lah, lebih pada peribadi lah. Kita nak cover balik berbulan-bulan ya. Terima kasihlah kepada kerajaan kerana berikan kami one off RM3,000 untuk industri sukan dan gimnasium. Sekurang-kurangnya dapat meringankan sedikit beban kami pengusaha-pengusaha gym dan yang lain-lain lah. Itu insya-Allah. Sebagai pengusaha gym,
Pertama kali saya ucapkan terima kasih lah sebab at least perkara ni dapat sokongan lah daripada kerajaan juga, sebab selama ni yang kalau ikut PKP yang pertama dulu kita langsung tak ada peruntukan lah untuk pengusaha-pengusaha gym. Sementara itu, pemain industri berharap pusat-pusat sukan dapat beroperasi semula dalam masa terdekat dan sedia mematuhi semua SOP ditetapkan. Baik, berita wilayah PK dan berwabah akan kita bawakan juga perkembangan setempat dari Sarawak. Semuanya selepas ini. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan terus diperkasa di Sarawak dengan inisiatif kerajaan negeri mendekati masyarakat, termasuklah penggunaan bas bergerak. Jadi kita bersama dengan Bumawin yang berada di Sarawak pada waktu ini untuk melihat bagaimana pula lokasi tumpuan kali ini. Buma. Ya, betul Redwin. Program vaksinasi bergerak menggunakan bas ini memberi tumpuan di bahagian Sibu. Baik, sebelum memperincikannya, kita ikuti laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 29 Jun. Baik, penggunaan bas bergerak dalam program vaksinasi di bahagian Sibu membantu mempercepat proses vaksinasi terutama di kawasan luar bandar. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata, selain memudahkan pergerakan penduduk, pendekatan tersebut memastikan penduduk mendapat sekurang-kurangnya dos pertama vaksin. Kita also reach out to rural area. Dan tadi saya telah diberi penghormatan untuk melancarkan 2 bas, di mana bas ini akan menjadi sebahagian daripada mobile team for us to go to the targeted area. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian dalam sidang media di Pusat Pemberian Vaksin di UCTS Sibu. Jelasnya program vaksinasi bergerak tersebut yang merangkumi daerah Sibu, Selangau dan Kenawit turut memudahkan mereka yang tidak mempunyai MySejahtera disuntik dahulu dan daftar kemudian. Beliau yakin ini akan membolehkan bahagian Sibu mencapai imuniti kelompok menjelang Ogos sekaligus akan mempercepat pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lain. Baik, seterusnya kita di Kuching, Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Majma memulakan operasinya hari ini dengan seramai 600 orang penerima vaksin dos pertama. Menurut Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Jalan Masjid, Dr. Khairul Amri, pemberian vaksin hari pertama berjalan lancar. Ingin meningkatkan lagi lah kapasiti vaksin yang diberi hingga tahap ke 1000 sehari lah. So dalam masa 4-5 hari mungkin kita dapat expected dalam 4000 dos macam tu lah. Tambah Dr. Khairul, PPV Dewan Majma akan dibuka sehingga hari Sabtu iaitu selama 4 hari dan menjangkakan kira-kira lebih 4,000 orang akan diberi vaksinasi. Oleh itu, mereka yang telah menerima tarikh temujanji melalui aplikasi MySejahtera itu datang ke PPV Dewan Majma mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Sementara itu, hari ini juga menyaksikan PPV Dewan Masyarakat Sebenar Meradong mula beroperasi untuk masyarakat di kawasan luar bandar mendapatkan vaksin.
Untuk mengetahui perkembangan di PPV itu, kita bersama Awang Muhammad Muhibuddin. Jadi silakan Awang. Terima kasih Bu Mawen di studio RTM Kuching. Assalamualaikum dan selamat petang. Sekarang saya berada di Dewan Masyarakat Sebenar Meradong, di mana di sini telah dibuka sebuah pusat pemberian vaksin bergerak khusus bagi masyarakat di kawasan luar bandar. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan pelaksanaan pemberian vaksin ini, saya kini bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, iaitu Yang Berhormat Safi bin Haji Ahmad. Jadi terima kasih kerana bersama dengan kami pada petang ini, Wabi. Ya, terima kasih juga, sama-sama. Okey, Wabi, boleh Wabi jelaskan berkenaan dengan pelaksanaan PPV di Dewan Masyarakat Sebenar ini? Alhamdulillah, saya berasa begitu bersyukur kerana hari ini kita telah berjaya mengadakan apa kita panggil sebagai outreach program untuk program vaksin bergerak di Kampung Sebenar ini. Nah, untuk kita hari ini, insyaAllah saya dimaklumkan berdasarkan data yang ada, seramai 318 orang akan mendapat vaksin. Dan ini melibatkan bukan saja di Kampung Sebenar, juga beberapa buah rumah panjang yang di bawah kawasan saya di Dun Empop Degadaru, di bawah Pentadbiran Daerah Meradong. Dan mereka ini ada terletakkan jadual dan akan datang pada hari ini dan esok hari. Dan melihat pada perkembangan ini, alhamdulillah saya melihat satu perkembangan very positif di mana yang telah taklimat telah sampaikan saya sebentar tadi oleh pengurusi Jawatankuasa Bencana Bahagian Serikir, bahawa berdasarkan perkembangan yang ada dengan pelaksanaan pemberian vaksin bergerak ini, insyaAllah kita akan mencapai apa yang kita panggil sebagai komuniti kelompok ini, imuniti kelompok ini akan kita capai selewatnya pada penghujung bulan Julai nanti. Alhamdulillah, kawasan saya Dun Empop Degadaru melibatkan 4 buah daerah, dan semalam kita buat di sebuah outreach program juga di Klinik Kesihatan Nangan Semah dan melibatkan 385 semuanya, dan hari ini kita melaksanakan satu lagi pemberian vaksin secara bergerak. Ini khusus untuk kawasan di bawah Pentadbiran Daerah Meradong yang letak di bawah bahagian Serikir. Jadi melihat keseluruhan ini, saya melihat bahawa insyaAllah saya katakan tadi bahawa kita akan mendapat kita panggil sasaran kita untuk mendapat imuniti kelompok ini secepat mungkin. InsyaAllah saya yakin dan saya katakan tadi dalam pengakhir bulan Julai, insyaAllah kita akan berjaya melaksanakan setidak-tidaknya sekitar 90% keseluruhannya akan dapat kita capai. Baik, terima kasih di atas perkongsian itu tadi Yang Berhormat. Jadi sekian dahulu perkembangan dari Dewan Masyarakat Sebenar pada petang ini. Kita kembali kepada Bu Mawen di studio RTM Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Awang untuk perkembangan itu. Seterusnya, penduduk Rumah Pangsa dan Perumahan Town Villa di Sibujaya yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan Mac lepas diberi keutamaan menerima suntikan vaksin COVID-19. Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu SRDC, Sempurai Petrus Ngelai berkata, pihak Pusat Pemberian Vaksin PPV di Dewan Komuniti Sibujaya tetap mengutamakan pemberian vaksin melalui janji temu MySejahtera. Tapi kita menggalakkan mereka untuk mengikut list yang telah ditentukan. Itu untuk memudahkan temu janji dan juga untuk mengelakkan orang ramai berkumpul di PPV Sibujaya. Banyak kekeliruannya disebabkan oleh banyak berita yang tak benar dan juga mungkin setengah kuasaan ataupun blok itu kita panggil dalam bentuk list dan mereka ingat itu adalah semua untuk walk in. Tapi sebenarnya itu mengikut umur, peringkat umur. Menurut beliau, sekiranya ada kelebihan vaksin yang akan diberikan kepada penduduk di kawasan rumah pangsa dan perumahan Town Villa mengikut senarai nama yang diberikan oleh ketua blok di kawasan tersebut. Ujarnya, setiap penerima vaksin pengganti dari dua kawasan itu akan dihubungi dengan telefon dan nama mereka. Sebenarnya sudah pun disenaraikan di PPV. Sempurai ditemui media ketika meninjau operasi PPV bergerak SM Citizen di Sibu. Dalam pada itu, beliau berharap operasi 3 hari PPV bergerak itu dapat dilanjutkan memandangkan masih ramai penduduk di kawasan itu belum menerima suntikan vaksin. Tambah beliau, selain faktor PPV bergerak itu beroperasi di lokasi strategik yang memudahkan penduduk pergi ke PPV berkenaan, ia dekat berbanding PPV awam di Stadium Tertutup Sibu dan Dewan Komuniti Sibujaya.
Seorang pemuda berusia 25 tahun terpaksa menempuh liku hidup penuh cabaran apabila berusaha menyara nenek dan makciknya kurang sebulan menyertai pasukan rela daerah Sri Aman, Stang anak Joseph Abob. Selama ini bekerja sebagai buruh sampingan demi kelangsungan hidup mereka bertiga. Baik, ikuti laporan wartawan yang disediakan oleh wartawan kami, Rosita Ampong. Atas rasa keprihatinan, unit berita ehwal semasa RTM Sri Aman bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat meninjau kehidupan Stang yang menyewa sebuah bilik kecil di Bandar Simanggang. Tiku nadai kerja ngau antu baka nadai kerja ngau rela kerja pun teriak agak. Ini dinilah ngau orang kerja penulis agak ko. Aku cigen nadai kalak cuti aku nupik seruai. Aku terima lah besi 800. Bayar aku rumah 400. Lagi bisa tinggal berapa ratus ke, boleh ku barang makai habis. Neneknya, Kira anak bakul, kini berusia 85 tahun tidak mampu untuk bergerak dan hanya terbaring dan duduk. Makciknya juga sudah berusia dipercayai dalam lingkungan 60-an, tidak diketahui umur kerana tidak mempunyai dokumen pengenalan diri sejak kecil. Kasihan dia. Satu orang pelihara 2 orang. Nak masak pun tak ada dapur. Nak beli beras pun tak ada duit. Yang kita bantu dekat dia masa tu, kita bagi dia wang ringgit. Kita kolek. Makcik Kira bukan penerima bantuan kebajikan. Belum lagi menerima bantuan kebajikan. Dan selepas ini kami akan pertimbangkanlah untuk memberi bantuan yang sewajarnya untuk pada Makcik Kira. Walau apapun kisah hidup dan sejarah silam mereka, biarlah tidak dijadikan sebagai ukuran dan alasan untuk membantu. Bagi yang ingin menghulurkan sumbangan, boleh berhubung dengan Stang di nombor 017 504 5974. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Baik, terima kasih untuk laporan dari Sarawak itu tadi. Kita ikuti juga harga terkini runcit petrol dan juga diesel berkat kuasa tengah malam ini hingga 7 Julai depan. Dan untuk perkembangan cuaca di seluruh negara, langsung ke Jabatan Meteorologi Malaysia, kita bersama dengan pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini negara kita menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah, sekitar 10 hingga ke 20 km sejam, dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan. Buat masa kini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta lok bergelora di mana kawasan perairan di rantau negara kita. Dan selain daripada itu juga, buat masa kini terdapat kawasan penumpuan angin di bahagian utara semenanjung Malaysia serta di bahagian pedalaman di negeri Sarawak dan juga pantai barat di negeri Sabah. Dan atas faktor inilah mengapa di kawasan terbabit sedang mengalami keadaan cuaca lembap seperti hujan dan juga ribut putih. Dan kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Di semenanjung Malaysia, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di bahagian utara semenanjung Malaysia seperti diramalkan, terutamanya di bahagian di negeri Perak, di bahagian pedalaman di negeri Kelantan dan juga utara di negeri Pahang. Keadaan lembap ini kita jangkakan akan beransur reda menjelang ke malam nanti. Bagi negeri Terengganu dan juga di bahagian timur di negeri Johor sedang mengalami hujan. Kita jangkakan akan beransur reda tidak lama lagi, dan bagi negeri-negeri lain buat masa kini alhamdulillah dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku. Keadaan berbeza pula berlaku di negeri Sabah. Hujan di satu tempat kini sedang berlaku melibatkan di hampir ke semua bahagian, tetapi ianya lebih melitupi di bahagian Kudat, di bahagian pantai barat dan juga di bahagian pedalaman. Manakala di negeri Sarawak pula, keadaan lembap, hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan di bahagian Limbang, di bahagian Miri, Kapit, Sri Aman, Betong, Samarahan dan juga di bahagian Kuching. Di negeri Sarawak ini kita jangkakan akan beransur reda tidak lama lagi, tetapi di negeri Sabah, hujan yang berlaku di negeri Sabah ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa, serta boleh layari Facebook, Instagram dan juga Twitter.
Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Assalamualaikum dan salam hormat. Bersua kembali. Pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin 2 hari lalu disifatkan sebagai satu langkah tepat. Ia memenuhi keperluan rakyat yang terkesan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengerusi Pertubuhan Wawasan 3B Kedah, Khairul Anwar Ahmad berkata, pelbagai bantuan yang diberi termasuklah moratorium, iCitra dan bantuan kepada peniaga kecil membuktikan Kerajaan Persekutuan sentiasa prihatin aspek kebajikan rakyat. Jadi dengan pakej rancangan ini saya yakin ia dapat membantu rakyat di luar sana, terutama masyarakat yang kini menghadapi berbagai masalah dan dugaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ada sedikitnya rancangan pakej ini dapat membantu rakyat untuk terus hidup di masa hadapan. Kami juga amat bersyukur kerana Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin begitu aktif dan juga begitu prihatin kepada semua masyarakat lapisan tak kira bangsa dan agama. Dalam pengumuman tersebut juga, Perdana Menteri turut menyenaraikan bantuan khas COVID-19 BKC berjumlah 4.6 bilion ringgit. Ia akan memanfaatkan lebih 11 juta isi rumah, warga emas dan bujang kategori B40 dan M40. Lagi usaha mempercepat proses pendaftaran vaksin. Pasukan sukarelawan telah digerakkan ke balik pulau, Pulau Pinang dengan ditugaskan ke kawasan-kawasan kampung. Mereka menjejaki anggota masyarakat yang masih belum mendaftar menerusi aplikasi My Sejahtera. Adun Teluk Bahang Zulkifli Mat Lazim berkata, usaha sukarelawan ini dapat membantu mencapai imuniti kelompok lebih cepat dalam daerah Barat Daya. Jadi kita telah menubuhkan satu kru sukarelawan di peringkat kampung-kampung terdiri daripada parti-parti politik dan juga masyarakat tempatan untuk membantu mereka ini keluar untuk mendapat suntikan. Beliau meninjau pusat pemberian vaksin PPV di Kompleks Sukan Balik Pulau. Tambahnya, kawasan Balik Pulau merupakan antara kawasan tertinggi di Malaysia dalam urusan pendaftaran vaksin. Namun, jumlah anggota masyarakat yang telah menerima vaksin hanya sekitar 8%. Justru pihaknya terpanggil untuk turut sama membantu mempercepatkan proses ini. Perlis membenarkan umat Islam di negeri itu menunaikan solat berjemaah di masjid dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ketat bermula esok. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Petra Jamalulail berkitah kebenaran mendapat perkenan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalulail selepas mengambil kira situasi semasa penularan COVID-19 di negeri itu. Dalam kenyataan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS memaklumkan semua masjid dibenarkan untuk menerima kehadiran jemaah dengan kapasiti maksimum mengikut saiz masjid bermula waktu subuh esok sepanjang Pelan Pemulihan Negara PPN. Semua jemaah perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan hanya terdiri daripada ahli qaryah berusia 12 hingga 59 tahun sahaja.
Bagaimanapun, bagi jemaah yang berusia 60 tahun dan ke atas, hanya mereka yang telah melengkapkan dos kedua vaksin COVID-19 dibenarkan. Tuanku Syed Faizuddin bertitah sebagai langkah kawalan, mereka terlibat dengan aktiviti rentas negeri termasuk yang berulang-alik bekerja pada setiap hari juga tidak dibenarkan. Solat jenazah dibenarkan untuk dilaksanakan di masjid dengan terhad kepada petugas dan keluarga terdekat sahaja dengan pematuhan SOP sepanjang masa. Semua aktiviti lain termasuk kuliah agama masih tidak dibenarkan. Orang ramai boleh meneruskan kelas pengajian secara maya melalui program Perlis Mengaji yang disiarkan terus-menerusi di laman Facebook MAEPS, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis JAEPS dan Suara Sunnah Channel selain siaran oleh studio Isnad Jabatan Mufti Negeri Perlis. Perkembangan pemberian suntikan vaksin di Sabah. Kabarnya sudah lebih 1.5 juta dos vaksin diberi kepada penduduk di Sabah. Di studio RTM Kota Kinabalu petang ini, Konstantin Pahlawan. Baik, Kons, boleh teruskan dengan angka kemaskini terbaru suntikan vaksin di Sabah. Baik, Radwin, Sabah menerima 628,390 dos vaksin Pfizer, BioNTech, Sinovac dan AstraZeneca setakat 28 Jun lalu. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi berkata, daripada jumlah itu, 555,761 dos telah digunakan bagi suntikan dos 1 dan dos 2 program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK di seluruh negeri, manakala 72,598 dos lagi belum digunakan. Datuk Dr. Christina menyatakan demikian dalam taklimat tertutup kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor, sempena Majlis Penyerahan Bantuan Sabah Prihatin 3.0 Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK di Dewan Masyarakat Mangkatal Kota Kinabalu. Setakat ini, sebanyak 152 pusat pemberian vaksin PPV di negeri ini membabitkan fasiliti kesihatan seperti klinik dan hospital serta dewan dan premis swasta yang dijadikan PPV menerusi projek tanggungjawab sosial korporat CSR. Manakala sebanyak 20 pasukan klinik bergerak program Mobile Outreach dijalankan di 16 daerah melibatkan 195 lokaliti. Sementara itu, Datuk Haji Ji menzahirkan rasa gembira kerana pelaksanaan PICK di negeri ini berjalan lancar dan mendapat kerjasama Persatuan Pacuan Empat Roda Sabah dan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF. Terdahulu, Datuk Haji Ji menyempurnakan pelepasan kenderaan pacuan empat roda Mobile COVID Vaccination ke Nabawan yang membawa vaksin dos kedua ke daerah itu. Beliau turut menyampaikan bantuan tunai one-off RM300 kepada penjajah kecil dan bantuan pembayaran pengurusan PPRT selian di BKK. Di BKK menerima peruntukan hampir RM2.7 juta untuk diagihkan, iaitu masing-masing RM1.2 juta untuk menjajah, RM245,000 bantuan sewa PPRT, manakala selebihnya untuk bantuan bakul makanan bantuan prihatin Sabah 3.0. Kerajaan negeri memperuntukkan RM1.5 juta untuk bantuan ihsan makanan pelajar terjejas COVID-19 Impact PKP 3.0 bagi membantu pelajar Sabah yang terkesan akibat penularan pandemik di seluruh negara. Impact PKP 3.0 menyasarkan 5,000 pemohon terawal yang sedang melanjutkan pengajian di Universiti, College, Community, Maktab Perguruan, Sekolah Agama, Madrasah dan institusi pendidikan lain. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata RM300 diperuntukkan kepada setiap pemohon yang disalur melalui institusi pengajian masing-masing bagi membiayai pembelian makanan. Ihsan makanan pelajar terjejas COVID-19 yang telah diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, yang beliau minta kita melaksanakannya, mudah-mudahan dapat membantu sekurang-kurangnya kepada pelajar-pelajar kita. Datuk Arifin berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Katanya keutamaan diberi kepada mahasiswa yang terperangkap di kampus atau tinggal berdekatan dengan kawasan universiti. Ia akan diagih sebaik pengesahan status pelajar diterima daripada institusi pengajian masing-masing.
Impak yang dilaksanakan pada PKP 2.0 diteruskan selepas ia mendapat sambutan amat baik dengan permohonan 3,839 pelajar daripada 72 institusi pengajian tinggi di seluruh negara. Pelajar yang berminat boleh memohon melalui laman sesawang tertera. Kemudahan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang baru diperkenal kerajaan iaitu iCitra memberi kelegaan kepada para pencarum di Sabah. Pelaksanaan iCitra diumum Perdana Menteri dalam pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih Isnin lalu. Ia dijangka dapat menyalurkan 30 bilion ringgit kepada rakyat untuk menampung keperluan harian. Rata-rata pencarum KWSP yang ditemui RTM di Ibu Negeri menyifatkan pengumuman terbaru itu sesuatu yang baik dan amat membantu ketika ini. Kita harapkan semoga iCitra ini dapat membantu semua masyarakat di Malaysia ini, terutamanya yang kehilangan pekerjaan dan pencarian. Salah satu kebaikan lah yang kerajaan beri kepada rakyat yang terjejas. Bagi mereka-mereka yang terjejas pada COVID-19 pada kali ini begitu teruk sekali. Jadi salah satu dia kebaikan yang besar lah bagi rakyat untuk mendapat kelebihan daripada iCitra. Kita boleh pusing lagi benda ni sebagai kita punya modal pusingan yang memang sekarang semakin berkurang lah, bukan lagi berkurang, mungkin hampir ke sudah. Memang baik untuk para peniaga, untuk PKS, untuk individu juga. iCitra sangat membantu bagi kami sebagai seorang teknikal dan juga dapat survive hidup kami walaupun sekarang di zaman-zaman pandemik COVID-19 jarang ada event, ada acara. Terima kasih kepada kerajaan. Sangat memberi kebaikan lah kepada kami sebagai pencarum. Jadi kalau dengan pengeluaran tu dia sedikit sebanyak boleh membantulah dalam kami punya kehidupan seharian lah. Ahli boleh memohon kemudahan pengeluaran KWSP di portal dalam talian iCitra seperti tertera mulai 15 Julai ini dengan pembayaran pertama dijangka dikreditkan dalam akaun ahli pada Ogos 2021. iCitra membolehkan 12.6 juta ahli membuat pengeluaran sehingga RM5,000 dengan kadar bayaran tetap RM1,000 sebulan untuk tempoh 5 bulan tertakluk kepada jumlah simpanan KWSP ahli. Sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu bersama saya Konstantin Pahlawan. Jangan terlepas janji temu vaksinasi anda, lindung diri, lindung semua. Kembali bersama rakan kita di KL iaitu Redwin. Silakan. Baik, terima kasih untuk laporan dari Sabeto Kons. Ekoran peranan besar Hospital Selayang sebagai salah sebuah pusat rawatan COVID-19, kelengkapan di pusat perubatan berkenaan terus diberi perhatian serius. Terbaru, hospital itu menerima 7 unit ventilator bernilai RM750,000 bagi memastikan peningkatan jumlah pesakit dapat dirawat dengan sebaiknya. Peka dengan laporan berlaku kekurangan mesin ventilator di Hospital Selayang, Pertubuhan Komuniti Elit segera mengumpul dana yang diperlukan dan hari ini sumbangan 7 unit ventilator ini diharap dapat membantu lebih ramai pesakit yang memerlukan. Harap dapat menyelamatkan sebanyak mungkin orang ramai yang positif COVID dan yang susah nafas. Walaupun bukan sepenuhnya hospital COVID, namun bantuan ini mampu menyuntik semangat petugas barisan hadapan Hospital Selayang untuk terus menabur khidmat. Berbesar hati kerana hari ini menerima 7 ventilator daripada Datuk Eric, daripada Pertubuhan Ilik, yang mana ventilator ini memang sangat-sangat diperlukan buat masa ini disebabkan oleh pandemik yang melanda negara kita. So dengan ventilator ini sedikit sebanyak akan membantu pesakit-pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan.
UNI Klinik Forest Heights Seremban menjadi klinik pertama di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA terpilih sebagai pusat pemberian vaksin PPV di Negeri Sembilan. Mula beroperasi sebagai PPV pada 22 Jun lalu, klinik berkenaan merupakan antara 3 cawangan UNI Klinik yang terdapat di negeri itu. UNI Klinik dibangunkan di bawah program pembangunan usahawan profesional Prospek MARA sebagai inisiatif melahirkan usahawan Bumiputra dalam bidang profesional. Menurut pengarah MARA Negeri Sembilan, Mimi Mazlin Muhammad Yusof, selain di Forest Heights Seremban, 2 lagi cawangan adalah di Bandar Sri Sendayan serta Bandar Ainsdale. Doktor yang menguruskan klinik ini mempunyai kelayakan diiktiraf selain menjalani program latihan pembangunan keusahawanan selama 3 minggu. Dana permulaan pembukaan klinik ini diperoleh daripada MARA sebanyak RM300,000. Doktor yang akan menguruskan klinik ini, pastilah mereka perlu mempunyai kelayakan yang telah diiktiraf. Kemudian para doktor yang telah pun mempunyai pengalaman berkhidmat sama ada di klinik-klinik kerajaan ataupun klinik-klinik swasta ataupun mereka yang telah terlibat dalam keusahawanan klinik, kami MARA terapkan mereka di dalam program latihan pembangunan usahawan. UNI Klinik di Bandar Ainsdale kini dalam proses menunggu kelulusan sebagai PPV. Selain terkenal sebagai lokasi pelancongan, Langkawi turut menjadi antara lokasi strategik ternakan anggur laut ataupun latok, iaitu sejenis tumbuhan rumpai laut. Bagaimanapun, situasi pandemik COVID-19 menjejaskan projek ternakan tersebut. Wartawan Muhammad Najib Masyur menyaksikan kesan pengurangan permintaan terhadap pengeluaran latok. Meskipun tidak memerlukan penjagaan rapi, namun kualiti laktut yang dihasilkan perlu dititik berat bagi mengekalkan rasa dan kesegarannya seperti baharu diambil dari dasar laut. Mengambil masa hanya 40 hari, iaitu kurang 2 bulan sebelum tanaman eksotik ini boleh dituai sebelum dipasarkan. Namun, pandemik COVID-19 memaksa pemiliknya untuk terus membiarkan ia terus lama di sini berikutan kurangnya permintaan. Mula diusahakan sejak 2019, ternakan dibuat di atas bingkai PVC dan jaring dengan setiap 600 gram semayang mampu membiak sehingga mencecah 4 kilogram. Menariknya lagi, laktut yang diternak lebih berkualiti, bersih dan tidak berbau seperti laktut yang tumbuh meliar di dasar laut. Menurut Pegawai Penyelidik Pusat Mari Langkawi Nik Nazli Afendi Ramli, ternakan tersebut dibekalkan kepada pengusaha di Langkawi secara berterusan, namun kurang permintaan sejak kebelakangan ini mengakibatkan perusahaan itu teruk terjejas. Memandangkan faktor COVID ini, dia menjejaskan permintaan. Maksud dia banyak pengusaha agak terbantu dia punya projek ataupun dia punya had perjalanan, menyebabkan mereka menangguh dahulu dia punya urusan-urusan pengambilan ataupun urusan-urusan untuk menternak laktut. Jika sebelum ini laktut dipasarkan di seluruh negara, namun kini ia hanya diberikan kepada mereka yang berminat secara percuma. Saya tanya kalau ada jual laktut sebab saya nampak dekat Facebook ada satu tu dia buat belah laktut kan untuk perikanan Langkawi. Jadi saya tanyalah kok lah nak jual kan, tapi dia tak jual kat saya, dia bagi saja, boleh ambil dia cakap. Sanggup datang sini boleh datang ambil. Muhammad Najib Mazhur, Berita RTM. Demi memastikan pemberian vaksin berjalan lancar mengikut masa yang diberi, petugas-petugas PPV Stadium Indra Mulia SIM Ipoh sanggup basah kuyup meredah hujan. Pihak urusetia PPV SIM telah mengatur gerak kerja luar biasa ketika hujan lebat. Ia dilakukan bagi memastikan aliran lalu lintas di kaunter pandu lalu dos kedua vaksin tetap berjalan lancar. Visual itu dikongsikan sendiri petugas PPV Stadium Indra Mulia kepada kami RTM. Ia menutup berita wilayah untuk petang ini. Terus kongsikan dengan kami sebarang aktiviti yang berlaku di tempat anda. Saya Reddy Robin, berita wilayah, peka dan berwibawa.